Adam memakan buah yang terlarang kerana bujuk rayu Hawa. Itu doktrin the original sin. Jadi yang menjadi punca kepada tersasarnya Adam ialah Hawa. Dan benda ini melarat. Punca kepada segala masalah di dunia ini adalah wanita. Dan kita tak tahu bagaimana pemikiran seperti ini meresap di dalam cara berfikir umat Islam. Malah tidak menghairankan kalau masih ada lagi umat Islam yang berpegang dengan kefahaman bahawa Hawa lah yang telah membujuk rayu Adam supaya memakan buah yang terlarang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kedua-duanya dibujuk rayu oleh syaitan. Itulah yang sebenarnya. Dan mereka tergelincir dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua mereka bertanggungjawab di atas perbuatan mereka. Bukan kesalahan ini dilonggokkan kepada wanita. Dia kata kesannya cukup besar. Oleh kerana kefahaman seperti inilah kita meletakkan kesalahan kepada wanita. Masalah sosial, ya, masalah akhlak, semuanya kita longgokkan kepada wanita. Inilah kesan daripada pemikiran yang silap terhadap kedudukan wanita di dalam Islam. Kemudian dia juga menyentuh tentang soal poligami. Hamka adalah salah seorang daripada ulama. Dia tidak pernah menentang poligami, tapi dia telah mengetatkan syarat untuk berpoligami. Dan dia sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dia hanya berkahwin lagi setelah isterinya meninggal dunia. Tapi dia juga telah menegaskan bahawa poligami ada di dalam syarat, ada di dalam syariat, dan ianya wajib dipertahankan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak berlaku penganiayaan, supaya anak-anak tidak terabai. Dan beliau adalah salah seorang daripada tokoh yang jelas telah mempertahankan institusi perkahwinan dan juga memurnikan institusi poligami itu sendiri. Satu lagi kehebatan almarhum Buya Hamka ini ialah dalam soal mempertahankan prinsip. Beliau dilantik menjadi ketua Majlis Ulama pada zaman ataupun era Soeharto, dan beliau melepaskan jawatannya pada tahun 1981. Apa isunya? Isunya adalah saranan ataupun arahan daripada pemerintah supaya menyambut Natal bersama. Apa itu Natal? Hari Christmas. Jadi Christmas dianjurkan, bahkan sudah menjadi semacam arahan daripada pemerintah supaya ianya disambut secara bersama. Mana umat Islam bersama dengan umat Kristian menyambut hari Natal. Maka almarhum Buya Hamka, beliau dengan tegas telah menyanggahi arahan ini dan telah mengeluarkan suatu surat yang menjelaskan tentang duduk perkara ini dan diedarkan ke media massa. Maka dia telah dibidas oleh Menteri Agama ketika itu. Maka almarhum Profesor Hamka bersetuju untuk menarik balik surat penjelasan tersebut, tetapi dia bertegas mengatakan yang saya tarik balik hanya suratnya, tetapi fatwanya kekal. Maka dengan itu dia melepaskan jawatannya dengan penuh terhormat, tuan-tuan. Dalam soal ini juga kita lihat bagaimana pada tahun 1970-an ada satu perkahwinan aneh yang berlaku di antara Emilia Contessa. Ingat? Seorang penyanyi terkenal zaman kita kanak-kanak dulu. Dia berkahwin dengan seorang pemuda Kristian.
Maka orang bertanya kepada almarhum Buya Hamka ini tentang kedudukan perkahwinan tersebut. Dia kata tidak ada apa yang perlu diperjelaskan, perkahwinan itu haram. Disitulah bermulanya tren perkahwinan campur di Indonesia. Dan kalau kita tak hati-hati, kita juga sedang menuju ke arah tren yang sama. Bahkan pada hari ini kita juga berhadapan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di Indonesia pada tahun 1970-an. Kita juga menganjurkan perayaan-perayaan bersama ini. Soalnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam ini adalah agama tasamuh. Tasamuh ini bukan toleran. Kita tak boleh terjemahkan tasamuh. Istilah-istilah Qurani ini tak boleh kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa sekular. Toleran ini berarti kita berlapang dada dalam semua hal. Tasamuh ini ialah kita menghormati hak orang lain untuk beragama tanpa kita menggadaikan prinsip dan akidah kita. Itu maksudnya. Berarti kita bertegas mempertahankan akidah kita, tapi kita tidak menghalang mereka untuk menunaikan kewajipan-kewajipan agama mereka. Nah, kita pada hari ini kononnya masyarakat toleran, masyarakat muhibbah, tetapi apabila berlaku sedikit isu, kita pergi bakar gereja. Adakah ini suatu masyarakat toleran namanya? Inilah antara persoalan-persoalan yang patut kita lihat kembali. Dan kenapa perkara ini berlaku? Kenapa pada hari ini golongan bukan Islam, umat Kristian berani menuntut agar kalimah Allah itu boleh diguna pakai di dalam literatur mereka, di dalam agama mereka? Kenapa ini berlaku? Kerana kita telah membuka ruang ke arah itu. Kita telah menunjukkan sikap toleran, tetapi bukan tasamuh. Kita sendiri yang membuka ruang tersebut. Kita sendiri yang telah menggadaikan prinsip kita, sehingga orang merasakan bahawa kita tidak bertegas. Kita tidak ada rasa izzah, tak ada rasa kemuliaan seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang beriman, sekiranya kamu mula murtad daripada agama kamu, makna menggadaikan prinsip, tidak berarti masuk Kristian semata-mata, tapi menggadaikan prinsip akidah, berpaling ke belakang daripada agama, maka aku akan turunkan satu kaum yang mereka ini cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Mereka ini berkasih sayang sesama Muslim, dan izzah, merasa mulia, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini yang dituntut daripada kita. Bersikap tegas kepada orang kafir tidak berarti menindas mereka. Bersikap tegas berarti there is a line that we will not cross over. Namun kita tetap menghormati mereka, tetap menghormati hak mereka untuk melaksanakan kewajipan agama mereka. Satu poin lagi tu Ustaz ni, sebelum saya mengakhiri bicara ini. Dalam aspek bahasa, ini satu lagi sumbangan Hamka. Beliau adalah orang yang paling tegas mempertahankan bahasa Melayu. Dia kata kita sudah ada istilah-istilah yang tepat. Istilah-istilah yang menggambarkan makna ataupun hakikat sesuatu. Dan apabila ada suatu kecenderungan untuk mengubah istilah-istilah Qurani ini dengan istilah-istilah Sanskrit, maka dialah orang yang pertama bangkit untuk menentangnya. Dia bagi satu contoh yang mungkin lucah bunyinya, tapi saya sebut untuk memberikan gambaran yang baik dalam isu ini. Dia bagi satu contoh, perkataan hajat. Kita sudah ada perkataan hajat.